Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi yang pertama kita akan mulakan dengan latih kendiri 3.1B soalan 1. Okey, yang cikgu bagi tugasan pada 23 hari bulan 2 2021 baru-baru ini kan. Okey, jadi saya besarkan sikit soalan ini. Okey. Dalam masa yang sama, kamu boleh juga untuk rujuk buku teks yang ada, muka surat 84. Okay, supaya kamu boleh terus tengok soalan tersebut. Sebab kalau rasa kurang jelas kat sini, boleh terus tengok di dalam buku teks. Untuk pembincangan, nanti cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia kat sini. Okay, so jadual soalan nombor 1. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian faedah bagi insurans kemalangan diri. Okey, so yang ini adalah berkenaan dengan insurans kemalangan diri. Okey, so insurans kemalangan diri yang ditawarkan oleh syarikat apa nama ni? Syarikat insurans RST. Okey, so syarikat insurans RST. So kat sini ada dia bagi tahu kematian kematian akibat daripada kemalangan jumlah perlindungannya ialah 100,000. Yang kedua, kalau hilang upaya kekal dan menyeluruh, okey, jumlah perlindungan ialah 200,000 dan hilang upaya kekal ialah 150,000. Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita tengok apa makna hilang upaya kekal. Hilang upaya kekal ini bermaksud okey, contohnya kecacatan. Contohnya dia bekerja dalam sektor pembinaan perabot. Okey, so bila bina perabot maknanya dia kena potong kayu, yang pakai mesin kan, dia potong kayu. Jadi boleh jadi semasa dia potong kayu, okey, tangan dia terpotong sekali. So jari dia terputus. So apabila jari dia terputus, maksudnya apa kat situ? Okey, jari dia dah memang tangan dia dah tak ada jari. Daripada 5 jari, okey, tinggal jadi 2 jari sahaja. So bila tinggal 2 jari sahaja, maknanya 3 dah hilang. Kat situ kita panggil sebagai hilang upaya kekal. Maknanya apa? Sebab dia dah tak boleh melakukan pekerjaan dengan menggunakan kelima-lima jari. Ataupun contoh, dia kemalangan accident, kemalangan kereta. Okay, kaki dia tersepit jadi putus. So doktor terpaksa potong kaki dia sebelah. Jadi tinggal sebelah je. Maknanya sekarang ni dia dah hilang upaya kekal. Itu maknanya hilang upaya kekal. Kalau hilang upaya kekal dan menyeluruh, lebih kepada kes macam contoh lumpuh. Lumpuh maknanya contoh dua-dua belah kaki dah tak boleh nak bergerak. Okey, so dia dah tak boleh nak melakukan apa-apa pekerjaan. Kalau contoh hilang jari sahaja 3 jari kan, dia masih boleh melakukan pekerjaan. Tetapi dia punya apa nama ni, kebolehupayaan dia dah makin jadi terhad. Maknanya kalau sebelum ni dia boleh menggunakan mesin, boleh pegang kayu guna 5 jari, sekarang ni dia hanya ada 2 jari. So mungkin dia dah tak sesuai untuk melakukan pekerjaan tersebut. Itu kita maksudkan sebagai hilang upaya kekal. Yang itu kita kena fahamlah supaya kita tidak tertukar. Kemudian kita tengok kat sini juga dia ada terangkan. Okey, kat sini dia ada terangkan. Ya, Azhar. Ada angkat tangan kan? Ada persoalan? Okey, kalau ada soalan boleh tanya terus, tak ada masalah. Kita boleh terus jawab. Okey, sambil-sambil tu tengok kelas 1. Tengok kat sini di bawah, kelas 1 pekerjaan dalam industri tak berbahaya dan bekerja di dalam pejabat. Okey, dia termasuk dalam kelas 1. So kalau kita tengok dia punya premium tahunan. Okey, premium tahunan ni maksudnya bayaran. Okey, bayaran tahunan kepada syarikat insurans. Kita sebagai yang beli polisi insurans, kita kena bayar kepada syarikat insurans. Okey, so namanya adalah premium tahunan. So premium tahunan dia adalah sebanyak RM364.75 sahaja. Okey, begitu juga dengan kelas kedua. Okey, dia juga terlibat dengan pekerjaan yang ada bahaya tetapi masih lagi dalam kumpulan yang boleh dikawal. Maknanya yang menggunakan mesin automatik. Dia mungkin lebih kepada tekan button, on, off dan sebagainya sahaja. Okey, dia tidak melibatkan mesin-mesin yang jentera berat. Okey, macam contoh kalau kelas ketiga, penggunaan peralatan ataupun mesin jentera yang berbahaya. Okey, kalau kita tengok kelas 3, dia punya bayaran premium dia adalah sangat mahal berbanding dengan kelas 1 dan juga kelas 2. So soalan dia, pada pendapat anda, apakah yang menyebabkan bayaran premium bagi pekerjaan 3
okey, pekerjaan di kelas ketiga lebih tinggi berbanding dengan kelas 1 dan kelas 2. So jawapan kita kat sini adalah apa? Okey. Sebabkan apa? Dia jadi mahal. Sebab okey, risiko. Okey, risiko untuk apa? Jawapan ini terus kepada jawapan. So jawapan dia risiko pekerjaan. Okey, pekerjaan kelas 3 okey, lebih terdedah kepada okey, kemalangan. Okey, kemalangan. Okey, disebabkan oleh dia terlibat dengan tugas-tugas manual dan juga penggunaan peralatan atau mesin jentera. So kita boleh tambahlah belakang ni ayat dia. Kita bagi habiskan ayat bahasa Melayu ni supaya dia jadi lengkap. Tapi kalau kamu dah ada perkataan yang depan ni, maknanya risiko lebih terdedah kepada kemalangan. Okey, maknanya kita dah boleh dapat jawapan untuk markah yang penuh dah. Sebab aspek yang ditekankan kat sini adalah risiko. Dan juga dia lebih terdedah berbanding dengan kelas pertama dan juga kelas kedua. Orang yang bekerja di dalam pejabat yang ada akaun dan sebagainya, mereka nak terlibat dengan kemalangan sangat rendah berbanding dengan mereka yang melakukan pekerjaan. Macam contoh orang bina rumah. Okey, kontraktor bina rumah dan sebagainya kan. Mereka kalau bata tu jatuh atas kaki, dah kaki tu bengkak dan sebagainya. Tapi kalau kerja dekat pejabat, jatuh pen atas kaki. Ada kesan ke? Tak ada apa kan? Okey, sebab itulah mereka yang berada dalam kelas ketiga, bayaran untuk premium insurannya adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan mereka yang bekerja di dalam pejabat. Okey, itu adalah untuk kita mudah faham. Soalan 1. Okey. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang berikutnya. Okey, iaitu soalan 3. Okey, soalan 3 kita tengok kes dia adalah melibatkan Encik Zikri. Okey, so Encik Zikri menetap di Semenanjung, Malaysia. Okey, ini adalah berkait dengan insurans kenderaan. So kat sini kita kena note kan. Okey, sekarang ni kita sedang membincangkan tentang insurans kenderaan. Okey, kenderaan. Okey. So dia kata Encik Zakri menetap di Semenanjung, Malaysia. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurансkannya. Okey, jumlah yang dia nak insurans. Okey. So jumlah dia nak insurans ialah sebanyak 85,000. Kemudian umur kenderaan dia adalah 6 tahun. Okey. Kapasiti enjin. Okey, ini maklumat yang penting ya. Kapasiti enjin dia adalah 2494 cc dan NCD ialah sebanyak 30%. Okey, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kelas kita sebelum ini, NCD sebanyak 30% adalah merupakan diskaun. Okey, ataupun kita panggil juga sebagai rebate. Maknanya nanti selepas kita dah dapat jumlah insurans, kita kena tolak dengan diskaun ataupun rebate ini, barulah kita dapat jumlah polisi yang perlu bayar. Okey. So jumlah kat sini barulah kita dapat jumlah yang perlu dibayar. Okey. Selepas kita tolak dengan nilai NCD. So kapasiti enjin sebanyak 2 cc, 2000 cc ke atas. Okey. So 2000 cc ke atas bermaksud dekat sini okey, dia berada di dalam kumpulan 2000 cc. So untuk kita kira, kita kena rujuk yang pertama sekali formula. Okey, so kita kena rujuk kembali formula. Okey, so formula dia berada di mana? Muka surat. Okey, tengok balik Okey, muka surat berapa dah itu? Formula yang berkaitan dengan pengiraan kenderaan. Okey, yang ini ni. Tengok, yang pertama sekali, okey, rumus dia berada di sini di sini. Ni rumus mengira premium asas untuk polisi komprehensif ataupun polisi bagi kelas ketiga. Okey. So dia ada ini adalah untuk Semenanjung, ini adalah untuk Sabah, Sarawak. Tengok mana soalan dia tadi. Ini berada muka surat 12. So kita pergi pada soalan dia tadi muka surat berapa? Ini kan. Okey, muka surat 14. Okey. So kat sini soalan nak hitung premium kasar bagi polisi komprehensif
polisi pihak ketiga yang disertakan dengan kebakaran dan juga kecurian, dan juga polisi untuk pihak ketiga sahaja berdasarkan kepada jadual takrif. Okey. So berdasarkan kepada jadual takrif. Okey, so jadual takrif tadi yang dalam muka surat 12. Okey, so yang pertama kita nak kira untuk yang komprehensif. Satu adalah kita nak kira yang berkaitan dengan komprehensif. So kita pergi kepada formula. Okey. So ini adalah contoh pengiraan yang kita dah bincang sebelum ni. Okey, kalau polisi komprehensif untuk 1000 pertama berapa? Yang ini kita kena rujuk pada jadual. Okey, sekarang ni untuk kereta, okey, Encik Zakri dia berada di dalam kumpulan berapa cc tadi? 2000 cc kan? Okey, so maknanya kalau 2000 cc dia akan merujuk kepada kumpulan ini. Dia dalam 2000 cc, kapasiti enjin tidak melebihi 2200. Dia punya kapasiti enjin dia adalah berapa? Okey, kapasiti enjin dia adalah 2494. So kalau kita tengok dalam jadual, kapasiti enjin tidak melebihi 22. So dia kalau dia 24, maknanya dia dah berada dalam kumpulan melebihi 220. So dia dalam kumpulan ini. Okey, so dia dalam kumpulan ini. Untuk nilai komprehensif adalah RM372.60. Okey. So 300, kita tengok so nilai kita tulis dulu untuk 1000. Okey, 1000 unit pertama. Okey, 1000 pertama sama dengan RM RM372.60. Okey, RM372.60. Okey, kemudian untuk 1001 sehingga yang berikutnya. Okey, untuk yang berikutnya maknanya caranya macam mana? Apa yang perlu kita buat adalah kita tengok pada formula dia. Dia kata kat sini. Okey, tambah. Okey, 1000 pertama kita dah kira tadi 372.60. Kemudian tambah RM26 bagi setiap RM1000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi 1000. So, kalau kita tengok kepada contoh, cara pengiraan dia, okey. So, dia punya nilai dia adalah nilai yang nak diinsurankan tu berapa? Okey, nilai yang dia nak insurankan, okey, kalau tengok kepada kes ini adalah 85,000. So, 85,000, okey. Kita kena tolakkan dengan 1000. Okey, so kita akan dapat RM84,000. Okey, kemudian RM84,000, okey, apa yang perlu kita buat adalah 84,000 kena bahagikan dengan 1000. Okey, so maknanya okey, 84,000 ni bahagi dengan 1000. Okey. So bahagi 1000, 84,000 bahagi 1000. So 1000 ni potong. So jadilah 84. Kemudian 84 ini kita perlu darabkan dengan RM26 sebab dia berada di Semenanjung. Okey, so yang ni kita kena tekan kalkulator lah. Okey, so tekan kalkulator 84 darab dengan RM26. So kita dapat 2,184. Jadi untuk yang 1001 seterusnya nilainya adalah RM2,184. Okey, RM2,184. Okey, yang ketiga kita kena kira premium asas. Okey, so premium asas adalah yang pertama tambah dengan yang kedua. Okey, so premium asas adalah yang pertama tambah kedua. Okey, so kira premium asas. Maknanya yang mana tambah yang mana? Ni, 372.60 tambah dengan 218,400. So, 2184 tambah dengan RM372.60. So, kita akan dapat 2000. Okey, so kita akan dapat kat sini RM RM2,556.60. And then kita kena kira pula berapakah NCD. Okey, so berapakah nilai NCD dia adalah sebanyak 30%. So NCD sama dengan
30/100 darab dengan apa? Darab dengan nilai ni. Okey, darab dengan 255660 sen. So darab dengan 255660 sen. Jadi kita akan dapat darab 30 bahagi 100. Sebab 30% kan? Jadi kita akan dapat 766.68 sen. Okay. And then akhir sekali kita nak cari jumlah premium yang perlu dibayar adalah bersamaan dengan cara dia macam mana? Okay. Yang premium asas kita kena tolakkan dengan rebate iaitu NCD dia berapa? Okay. So 2556.60 sen tolak dengan 76668. So jumlah premium yang perlu dibayar adalah bersamaan dengan RM RM1,789.62 sen. So ini adalah nilai yang perlu dibayar oleh Encik Zakri kepada syarikat insurans untuk perlindungan yang bernilai RM85,000. Okey. Next, yang kedua, soalan nak cari penilai polisi pihak ketiga untuk kebakaran dan juga kecurian. So yang kedua, yang ini kalau kita rujuk balik kepada jadual ini kadar premium ialah 75% bagi kes polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. 75% daripada premium asas polisi komprehensif. So maknanya kat sini premium asas adalah ini. Ini premium asas. So maknanya 75% kita kena darabkan dengan premium asas. Premium asas. Jadi kita akan dapat 75% darab dengan 2556 60 sen. So kita akan dapat 75% darab dengan 2556 sen, kita dapat RM1,917.45. Kemudian kita kena tolakkan juga dengan nilai NCD sebab itu merupakan dia punya apa nama ni? Dia punya rebate. So nilai NCD, NCD ialah bersamaan dengan 30%. Iaitu 30% darabkan dengan premium asas dia ni. Yang ini iaitu 191745. Jadi kita dapat kita dapat 575 RM575.24 sen. So nak tahu jumlah premium. Nak tahu jumlah premium adalah bersamaan dengan 1917 45 sen tolak dengan rebate dia iaitu RM575.24 sen. Jadi kita akan dapat RM1,342.22 sen. So itu adalah yang perlu dibayar kalau untuk kes yang kedua. Dan untuk kes yang ketiga pula, kalau dia membeli polisi untuk pihak ketiga sahaja. So kalau pihak ketiga sahaja, kita kena rujuk kembali kepada kita punya jadual. So polisi pihak ketiga adalah bersamaan dengan berapa ni? RM167.40. So maknanya kat sini untuk polisi pihak ketiga adalah bersamaan dengan RM167.40. Tulis dulu. Polisi pihak ketiga adalah bersamaan dengan RM 167.40 sen. 167.40 sen. Kemudian kita kena ingat yang kita ada NCD iaitu sebanyak 30%, iaitu 30%. So darabkan dengan 167.40 sen. Jadi kita akan dapat darab 167.40 sen sama dengan
RM50.22. So nak tahu premium, okey, jumlah premium yang perlu dibayar. Okey, maka apa yang kita kena buat adalah 167.40 sen kita kena tolak dengan okey 167.40 sen. Oh, sorry, 167.40 sen tolak dengan RM50.22. So kita akan dapat RM RM117.18. So yang perlu kita bayar kepada syarikat insurans cuma RM117.18. Jadi kalau kita tengok kepada sini, perbandingan antara komprehensif dengan yang melibatkan kecurian dan juga pihak ketiga ataupun pihak ketiga sahaja, nilainya adalah sangat berbeza. Okey, kalau yang pihak ketiga dia hanya RM117 sahaja, menunjukkan bahawa perbezaan sehingga ribu kan. Okey, tetapi kita kena lihat juga apakah yang dilindungi oleh syarikat tersebut. Kalau polisi untuk pihak ketiga sahaja, maka yang dilindungi adalah pihak ketiga sahaja. Kita tidak terlindung untuk sebarang kemalangan. Maknanya kita kena rujuk kepada jadual mana. Okey. Ni kalau yang melibatkan kes-kes yang ini pengiraan kalau kita nak ni kena rujuk balik kepada mana nota dia itu. Okey, untuk insurans yang melibatkan kenderaan. Okey, muka surat berapa dah? Okey, nak kena cari balik. Ni insurans hayat. Okey, ni. Okey, ni. Nampak ni insurans motor. Tengok. Kalau melibatkan pihak ketiga sahaja. So apa yang dilindungi? Liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kemalangan. Okey. Makna kepada liability ini adalah kos kerugian. Okey, kos kerugian ataupun kos perubatan atau kos untuk baiki kereta. Okey, yang dapat siapa? Pihak ketiga. Pihak yang dilanggar oleh kita. Okey, kalau kita sebagai orang yang melanggar lah. Okey, maknanya kita sebagai mangsa yang terlibat juga tapi kita adalah orang yang bersalah. Maka kita tak dapat nak tuntut apa-apa. Tapi kalau kita ambil komprehensif, tengok kita boleh tuntut semuanya. Okey. Kalau untuk pihak ketiga dan kebakaran kecurian, untuk perkara nombor 4 kita tak dapat tuntut, iaitu untuk kenderaan sendiri. Okey, sebab itu pentingnya untuk kita memahami aspek ini sebelum kita mencarung mana-mana polisi untuk kenderaan. Okey, so saya harap jelaslah dekat situ pengiraan kepada polisi yang melibatkan kenderaan. Okey. Seterusnya kita akan lihat dengan lebih lanjut. Okey, bagaimanakah nak menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans. Okey. Sekarang ni dalam insurans, topik dia tidak susah. Dia adalah satu topik yang senang untuk kita faham. Sebab dia banyak melibatkan pembacaan. Cumanya dia agak mengelirukan kepada situasi-situasi yang berlaku. Sebab situasi A dengan situasi B adalah berbeza. Maka disebabkan oleh itulah kita punya pengiraan pun akan jadi sedikit berbeza antara satu sama lain. Okey. So dekat sini kita lihat dengan lebih lanjut. Okey, kat sini dia bagi tahu bagaimanakah nak menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans. Kita tengok kat sini kerugian yang Encik alami berjumlah 5,500. So syarikat insurans akan membayar sebanyak 5,300. Okey. Manakala baki sebanyak 200 akan ditanggung oleh Encik sendiri. Jadi apa makna kat sini? Okey, sedangkan kita dah bayar caruman. Okey, kita dah bayar dah polisi premium kan? Premium insurans kita dah bayar dah kepada syarikat. Okey. So syarikat dah menerima dah wang kita. Tapi apabila berlaku kemalangan, tiba-tiba kita kena tanggung sendiri pula sebanyak 200. So kat sini kita kena faham sesuatu. Okey. Dekat sini kita akan melihat dua kes ataupun dua situasi, iaitu apa yang dinamakan dengan deductible dan juga co-insurance. Okey, so dua situasi ini yang kita kena faham dengan lebih lanjut. Okey, yang ini kita akan lihat pada muka surat yang berikutnya. Okey, iaitu di dalam muka surat 86. Sebelum tu kita rehat dulu sekejap dalam 3 hingga 5 minit and then kita sambung semula dengan apa itu deductible. Okey, nanti cikgu akan